firman Allah Ta'ala sebagai mengkhabarkan berita gembira dengan rahmatnya yang luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Haqa'iq Anit Tasawuf karangan Fadilatul Syekh Abdul Qadir Isa Al-Mandili Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam babur raja, bab berbicara berkenaan dengan raja ataupun mengharapkan rahmat, pengampunan, kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Dalam pertemuan yang lepas kita dah lihat sepotong ayat Al-Quran daripada surah Az-Zumar, yang mana Allah Ta'ala menyebutkan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Kata Allah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Kenapa? Kerana sesungguhnya, inna tu dipanggil jumlah ta'liliyah. Kerana sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kamu seluruhnya. Dan Allah Ta'ala sifatnya sesungguhnya dialah yang maha pengampun, dialah yang bersifat dengan ghafur, dan dia bersifat dengan maha penyayang. Dua sifat Allah Ta'ala letak di hujung tu, ghafur. Lafaz ghafur tu adalah sighah mubalaghah. Lafaz tu dia panggil sighah ataupun lafaz bentuk kalimah perkataan yang nak menunjukkan keterlampauan Allah Ta'ala dalam nak mengampunkan dosa. Allah Ta'ala guna ghafur, dia tak guna ghafir. Ada surah dalam Quran nama surah Ghafir, tapi sini Allah Ta'ala tak guna ghafir, Allah Ta'ala guna ghafur. Lafaz yang menunjukkan keterlampauan Allah Ta'ala nak mengampunkan dosa-dosa hamba dia. Maka ulama' lughah melihat lafaz ghafur ni, sekiranya kita lihat dia dari sudut kam, dari sudut berapa banyak dosa yang Allah Ta'ala nak ampun, maka kata ulama' kalau kita lihat dari sudut kam, maka syamalat al-maghfiratu jami'az dzunub. Allah Ta'ala akan mengampunkan semua jenis dosa. Itu sebut dah dalam pertemuan yang lepas, hatta termasuklah dosa-dosa orang yang murtad. Murtad patah balik semula, bertaubat pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala boleh ampun dosa orang tersebut. Adapun yang asal syirik, bila masuk Islam, kosonglah awak dia, cuci bersih molek dia. Ni yang murtad ni, murtad tu dosa besar dah. Maka bila dia patah balik, insaf bertaubat pada Allah, maka Allah Ta'ala boleh mengampunkan dosa orang tu. Tu kalau ulama kata kalau tengok dari sudut kam. Kalau tengok dari sudut kaif,
dari sudut bagaimana. Maka kata ulama, dosa yang bagaimana yang Allah Ta'ala nak ampuni. Maka kata ulama, syamalatil kabair, masuk semua sekali dosa besar, hatta biduni taubah, walaupun tanpa taubat. Tengok pemurah tak pemurahnya Allah Ta'ala. Tu nak hurai makna ghafur tu, nak kena tahu kam dengan kaif. Kalau tak ada ilmu alat, tak boleh nak hurai ni. Kerja ulama ni tolong jelas pada kita. Supaya apa? Nampak beza. Bila guna ghafir lain, bila guna ghaffar lain, bila guna ghafur lain. Tu bahasa-bahasa Quran yang Allah Ta'ala pilih jadi kalam dia duduk dalam Quran kita baca. Bila kita baca, kita duk faham serupa je, Maha Pengampun. Lapah berbeza. Bila lapah berbeza, siapa nak bagi tahu pada kita lafaz ni bawa makna macam ni, lafaz ni bawa makna macam ni. Ulama kerja dia. Batu besar tugas ulama ni, batu tinggi kedudukan dia. Hasil daripada dia faham, dia reti, dia sapa pada kita, barulah kita nampak beza jauh lah bila Allah Ta'ala guna perkataan ghaffar, guna ghafir dan sebagainya. Kalau dia tak jelas, kita duk faham Maha Pengampun, ialah terjemahan bahasa Melayu kita. Tu hijau ulama. Bila kita mengaji melalui ulama, temulah dengan benda-benda yang macam ni, ulama perjelaskan pada kita. Dia tinggal dalam bentuk percakapan pun ada, dia tinggal dalam bentuk tulisan pun ada. Baca apa yang ditinggal oleh para ulama. Dengar apa yang ulama-ulama dulu syarah pada kita. Jangan buat kaji sendiri. Sehari dua ni tuan-tuan tengok isu. Ada orang buat status, Nabi sebagai ketua tidak pernah minta maaf walaupun dia buat silap. Baru semalam status tu. Kita dengar tu gerung dah cakap gitu. Orang komen beratus bawah. Orang komen, orang nasihat. Bawah tu banyaklah orang duk cakapnya. Nabi sebagai ketua tidak pernah meminta maaf kalau dia buat silap. Kita duk mikir cara bodoh kita lah bila kita baca status tu. Kalau Nabi buat silap, menafikan sifat maksum. Lepas tu kita tunggu dia perjelaskan dengan panjang lebar. Petang tu dia pulak yang panjang. Kita baca sampai habis dia tulis. Disebutlah contoh, antaranya ialah peristiwa pendebungaan kurma. Bila sahabat-sahabat nak buat pendebungaan kurma, Nabi tak bagi. Bila Nabi tak bagi, para sahabat turutlah. Sebab kalau tak turut, takut salah. Jadi sahabat-sahabat tak buat pendebungaan. Maka sebab tak buat pendebungaan tu, hasil kurma tak banyak. Lalu bila begitu, ringkas ceritanya, Nabi sebutlah, kalau urusan agama mu ambillah daripadaku, tapi kalau urusan dunia mu lebih tahu gitu. Dia sebut, dia komen lagi bawah tu, dia kata walaupun perbuatan Nabi itu mendatangkan kerugian, Nabi tak minta maaf. Kita baca pula, kalau perbuatan Nabi mendatangkan kerugian, menafikan sifat fatanah. Tu kita duk mikir seorang-seorang cara bodoh kita lah. Demo yang menulis tu mesti cerdik dah tu. Kita duk mikir cara kita. Kalau kita kata perbuatan Nabi merugikan, kalau urusan dunia sekalipun, dia menafikan sifat bijaksana Nabi. Tapi tak tahu. Dia mau kaji macam mana sehingga berani menyatakan keadaan ataupun status yang demikian.
Bawah lagi ada lagi status, Nabi tak pernah berterima kasih. Tak tahulah orang hari ni tuan-tuan. Gitulah keadaan. Cuma nak sebutnya, mengajilah. Mengaji dengan huraian daripada para ulama. Sebenar cukup dengan ayat Allah Ta'ala kata, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Nabi ni atas lagi, kata Allah Ta'ala. La'ala, pakai kalimah ala ni maknanya atas daripada akhlak yang agung. Tu akhlak Nabi. Kalau kita duk berasa Nabi ni manusia biasa, boleh lah kita sandar gitu. Buat contoh, tak tahu kok nak jadi hujah. Nak jadi hujah musim-musim PRN ni tak tahu. Pemimpin bila dia buat salah, dia tak perlu minta maaf dengan rakyat. Tak tahu kok nak guna hujah tu. Maka Nabi tak perlu Nabi tak pernah minta maaf dan tak pernah berterima kasih. Saya lah cara bodoh-bodoh duk mikir gitu lah. Sehari dua ni berasa tak sedapnya dengan apa? Dengan kenyataan tu. Walaupun ada orang menyokong, tu biarlah dia menyokong. Baik, nak ceritanya ialah ni hijau ulama ni. Bawah sekali dia tulis pengkaji hadis. Bila sebut pengkaji tak cukup, kena belajar hadis gitu. Belajar ni pergi ngadat guru. Ngadat guru. Ni ulama hurai macam mana ni kisah kurma ni? Ni ulama hurai macam mana ni kisah Abdullah Ummi Maktum ni? Ni ulama hurai macam mana kisah Nabi tak terima pendapat sahabat ni? Ulama hurai macam mana? Ta'adduban. Beradab dengan Al-Janabun Nabawi Syarif. Dengan susuk tubuh yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Tu, kita duk cakap tu. Bukan manusia biasa serupa kita tu. Tu benda-benda gitu kadang-kadang terlepas pandang kita. Nak bercakap tentang Nabi, tapi kita duk letak Nabi tu manusia biasa serupa kita dah. Ada salah silap dah. Tu benda-benda yang apa? Perlu kepada pengajian kita dengan guru, baru kita boleh faham. Setakat kita duduk baca sendiri, tengok hadis Nabi, dia kata, dalam banyak-banyak hadis yang saya kaji puluh tahun, dia kata, tak temu Nabi minta maaf buat silap. Tu kita bunyi gitu pun berasa tak sedap dah bercakap dengan Nabi. Baik. Ramadah orang nasihat, tak apalah. Bawah tu orang komen nasihat belakang dah. Yang caci maki pun ada juga. Biasa dah netizen. Perangai dia dah gitu. Baik. Firman Allah Ta'ala sambung tajuk kita. Bab rojak. Allah Ta'ala mengkhabarkan. Berita gembira dengan rahmatnya yang luas. Tengok. Ni kalau kita duk berasa banyak salah. Terutamanya kita orang tua dekat-dekat nak mati, mari sakit, duk terlantar gitu. Berasa takut sungguh nak balik akhirat. Ni tengok ayat ni, ayat menghiburkan hati orang yang berasa mari takut, berasa tak cukup sungguh-sungguh aman. Maka tengok ayat ni Allah Ta'ala hiburkan. Kata Allah Ta'ala dalam ayat ni, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Tengok, ada ulama, ada seorang lelaki soleh. Seorang lelaki soleh ni, dia kata, ni dia doa dengan Allah, dia dialog dengan Allah lah. Maknanya dia dengan diri dia, ya. Maknanya bukan dia bercakap Allah Ta'ala jawab, tidak. Cuma maknanya dia bercakap dengan diri dia. Wahai Allah, dia kata, mu sebut dalam ayat Quran, faman taba min ba'di zulmih. Siapa-siapa yang bertaubat selepas dia buat zalim, selepas dia buat benda khianat, selepas dia buat dosa, wa aslaha, lepas tu dia jadi baik, maka kata Allah, fa innallaha yatubu alaih, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan terima taubat orang tersebut. Sebab innallaha ghafurur rahim. Kerana Allah Ta'ala ni maha pengampun dan maha penyayang. Baik, dia kata,
Maka ya Allah, aku dah bertaubat kepadamu. Setelah lama aku melakukan kezaliman, buat dosa, buat salah, buat maksiat padamu, maka aku bertaubat padamu. Farhamni. Tolonglah kasih, tolonglah sayang aku. Tu dia bercakap dengan Allah. Tapi dia kata, kalau aku ni tak layak, dia kata, masuk dalam golongan atas. Bila dah buat zalim, bertaubat dengan apa? Dengan sebab bertaubat tu kau terima taubat kerana engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau aku dah bertaubat selepas aku buat zalim, aku tak dapat lagi kasih sayang daripadamu, wahai Allah. Maka dia kata, ya Allah, engkau ada sebut juga dalam ayat Quran, wa kana bil mu'minina rahima. Sifat engkau dengan orang-orang yang beriman, engkau ni bersifat pengasih dan penyayang pada orang beriman. Dan aku seorang yang beriman. Farhamni, dia kata. Kesihanilah aku. Belaslah aku. Tu dia bercakap dengan Allah Ta'ala. Tapi dia kata, kalau aku tak layak juga dengan ayat ni. Walaupun aku ni seorang yang beriman, tak layak juga dapat kasih sayang daripadamu, dia kata. Maka dia kata, wahai Allah, ayatmu ada sebut juga dalam Quran. Ayat ni, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatmu meliputi segala sesuatu. Dan aku ni termasuk dalam sesuatu. Dalam banyak-banyak sesuatu, aku ni salah satu daripada sesuatu yang engkau rahmati itu. Maka ampunilah daku, kasihanilah padaku. Tu dia sebut, dia bercakap dengan Allah. Tapi kalau aku ni tak layak juga, ya Allah, daripada kalangan sesuatu yang kau rahmati itu tak termasuk juga aku. Maka dia kata, fa ayyu musibatin a'zam min musibati. Maka musibah apa lagi yang lebih besar daripada musibah yang sedang aku hadapi ni? 3 ayat atas tadi tak lepas belaka aku. Aku tak dapat lagi kasih sayang daripadamu. Maka musibah mana lagi yang lebih besar daripada musibah yang sedang aku hadapi ni? Aku tak dapat rahmatmu sempit pada aku, dia kata. Kalau begitu, dia kata, ayat engkau sebut juga padaku. Cerita juga dalam Quran, kau ajar padaku, pada kita semua, dia tahu. Sebutlah bila kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dia kata, sekarang aku sebut kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab engkau sebut dalam Quran, alladzina idza asabathum musibah, mana-mana orang yang kena musibah, maka disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ni orang ni orang yang Allah Ta'ala salawat atas mereka. Rahmati mereka, payungi mereka dengan kasih sayang dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Maka farhamni, rahmatilah aku. Tu tengok 2-3 ayat ulama tu duk cakap dengan Allah Ta'ala. Semua tu ayat hiburan kalau kita ni berasa sepik sangat. Hujung sangat kita jahiliyah, zaman jahiliyah kita banyak sangat salah kita dengan Allah Ta'ala. Banyak sangat salah kita dengan manusia. Kan kita ni tak sunyi, tiap-tiap hari dia buat dosa dengan manusia. Maka kalau kita mari berasa sepik, mari rasa tak ada ruang dah aku nak bertaubat pada Allah Ta'ala. Itu di antara ayat-ayat yang Allah Ta'ala cerita tentang kasih sayang dia pada hamba. Maknanya jangan rasa putus asa lah dengan Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala ni luas, meluas kasih dan kasih dan sayang Allah Ta'ala ni pada semua sesuatu. Syait maknanya semua benda. Dia berjalan atas muka bumi ni, duduk atas muka bumi ni semua dengan sebab rahmat dan kasih sayang Allah. Apa kita beriman pun ya, beramal soleh pun ya. Jangan berasa sempit lah. Buat kerja kita buat kerja beramal ibadat kita. Lepas tu tinggal larangan Allah Ta'ala. Urusan Allah Ta'ala lah yang menentukan dia nak buh kita dalam syurga, nak selamat kita daripada azab kubur, nak melapangkan barzah kita, nak memudahkan sakarat kita. Tu kerja dia, serah pada Allah Ta'ala.
Kita tak payah bersusah payah nak suuzon dengan Allah Ta'ala. Ni cerita bab roja. Bab berharap pada rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Baik. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Firman Allah Ta'ala lagi. Dalam menyifatkan orang-orang yang mengharapkan rahmatnya, rahmat Allah. Allah Ta'ala sebut, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Tengok ayat ni. Ayat bentuk ni banyak dalam Quran. Tapi ayat ni satu, Allah Ta'ala ulang kalimah alladzina. Innal ladzina amanu. Lepas tu ulang lagi. Walladzina hajaru. Kalau tuan-tuan duk berulang alik baca Quran, habis ulang, tuan-tuan akan jumpa dalam surah lain ada sebut juga ayat serupa ni. Dalam surah At-Taubah, Allah Ta'ala sebut, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Tak ada sebut alladzi 2 kali. Tapi dalam surah Baqarah ni, Allah Ta'ala sebut, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Ulama tengok tu berasa mari nak kaji lalu. Berasa nak tengok keistimewaan lalu ayat-ayat ni. Sebab apa Allah Ta'ala tak sebut alladzi 2 kali dalam ayat yang lain. Ayat ni Allah Ta'ala ulang 2 kali. Alladzi. Maka ulama kaji, dia pun buat kesimpulan. Dia kata, diulang lafaz alladzi dalam ayat ni. Dalam surah At-Taubah tak ulang. Dalam surah Al-Anfal tak ulang. Innal ladzina kafaru, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Al-Anfal. Tak ulang. Tapi surah ni ulang. Maka ulama kata ulang alladzina ni litaukid satu. Untuk menegaskan. Untuk menegaskan. Tujuan apa Allah Ta'ala nak tegaskan orang-orang yang beriman dalam ayat ni, orang-orang yang berhijrah dalam ayat ni, orang-orang yang berjihad pada jalan Allah dalam ayat ni, tujuan apa Allah Ta'ala nak taukid ni? Sebab sahabat-sahabat yang masuk dalam ayat ni adalah sahabat yang betul-betul merealisasikan rajak dia pada Allah Ta'ala. Adapun ayat lain, kata ulama, ayat tu umum, tuju pada semua manusia. Adapun ayat ni cerita tentang sahabat yang betul-betul mengharapkan pada Allah, betul-betul beriman, betul-betul berhijrah, betul-betul berjihad pada jalan Allah Ta'ala, dan betul-betul mengharapkan rahmat daripada Allah Ta'ala. Yang ni Allah Ta'ala akan rahmati dia. Adapun ayat lain umum, cerita tentang semua manusia bila duduk dalam keadaan beriman, berhijrah, berjihad, maka ada keistimewaan yang Allah Ta'ala kurniakan. Baik, ayat ni Allah Ta'ala nak cerita para sahabat yang beriman. Satu, iman. Kena ada dulu iman. Ni pokok lah, foundation dia, basic, asas. Kena ada dulu iman. Syarat nak dapat rahmat daripada Allah, syarat nak mengharap rahmat daripada Allah, yang pertama iman. Yang kedua, setelah beriman dah pada Allah Ta'ala, walladzina hajaru. Apa hijrah ni? Hijrah ni salah satu daripada amal soleh. Kena buat. Tak cukup dengan beriman saja. Iman ni berbentuk pegangan. Mu percaya dah ada Allah Ta'ala. Percaya. Lepas tu mu tak semayang tu, saja aku malah dia tu. Tu maknanya beriman tu. Dari sudut pegangan dah beriman dah pada Allah Ta'ala. Mu percaya kau ada malaikat yang duduk tulis kiri kanan mu baik buruk tu.
Muduk cakap benda baik, muduk cakap benda buruk tu. Aku percaya. Habis tu, muduk mengumpat juga. Tahu sedap mengumpat dia tu. Percaya tu maknanya beriman tu. Pada pegangan, percaya dah. Mau percaya ke pada benda ghaibiyat, pada benda-benda ghaib yang tak nampak dengan mata ni, ada dosa, ada pahala, ada syurga, ada neraka ni, mau percaya ke? Percaya dia tu. Lepas tu muduk buat dosa juga tu. Tahu sedap dia kata buat dosa. Buat taat malah dia kata pahit tak sedap dia tu. Beriman dah tu. Ada pegangan dah. Cuma kalau setakat beriman saja tak cukup. Sebab tu Allah Ta'ala mari sahabat-sahabat yang dapat rahmat daripada Allah ni serta dengan walladzina hajaru. Berserta dengan amal. Tu. Hajaru tu, hijrah tu adalah salah satu daripada bentuk amal. Lepas tu hijrah, kita fahamlah Nabi sebut. Al-muhajiru man hajarasu. Hijrah tu ialah siapa-siapa yang meninggalkan kejahatan. Tu nampak di skrin tu. Forum hijrah. Tak lama tu. Nak perangak balik, nak panah balik, bak hijrah. Hijrah apa? Tak ada dah hijrah kita pindah ganda. Lepas tu hijrah apa kita? Hijrah pindah daripada buat jahat kepada buat baik. Tu Nabi definisikan hijrah untuk itu tu. Al-muhajiru man hajarasu. Orang yang berhijrah ni ialah orang yang meninggalkan kejahatan. Apa kejahatan kita tahun ni? Tahu tak nampak? Tak nampak nyakit kita. Tak nampak kejahatan kita tahun ni. Kejahatan kita tahun ni suka bercakap tentang orang. Suka merendahkan orang. Suka menguntukkan orang. Hijrah tinggal. Kena tunggu 1 Muharram lah. Jangan. Tak tahu sempat kau tidur dengan 1 Muharram tu. Tinggal sekarang lah. Tinggal sekarang. Tu taubat nama dia. Ikhlas. Tinggal sekarang. Cabut tu. Perangai yang suka merendahkan orang. Suka keji orang. Suka caci orang. Tinggal. Bila? Sekarang. Hijrah sekarang. Jangan tunggu 1 Muharram baru nak hijrah. Tunggu lepas buat forum kita hijrah. Jangan. Tak sempat dengan forum. Tahu kita ni. Hijrah sekarang. Tu salah satu daripada amal yang kita buat. Hasil daripada percaya dan iman kita. Baik. Satu, yang kedua Nabi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, wajahadu fi sabilillah. Orang-orang yang Allah Ta'ala janji dengan rahmat ni ialah orang yang berjihad pada jalan Allah. Jihad apa kita? Al-mujahidu, Nabi kata man jahada nafsah. Orang yang bermujahadah melawan keinginan hawa nafsu dia. Ya tu orang berjihad kita. Lawan keinginan hawa nafsu kita yang suka dengar benda-benda keji. Kita jadi apa? Jadi kena akak punggung. Bila dengar je orang cakap benda keji, minta maaf, kita ada hal sikit ni. Sebab apa? Tak nak duduk sekali. Sebab apa? Al-mustami', Nabi kata syarikul mutakallim. Orang yang mendengar berkongsi dengan orang yang bercakap. Supaya kalau tak ada orang dengar, orang cakap-cakap dah. Tak bercakap lah dia kalau tak ada orang dengar. Sebab apa hidup cakap benda keji tiap-tiap masa kalau duduk dengan kita? Sebab kita duduk tak ada telinga. Cuba kalau dia bercakap benda keji, kita tukar topik. Dia bercakap benda keji, kita tukar topik. Lama-lama dah dia tahu dia ni tak suka aku akan cakap topik ni. Tapi dah kita tumpang gelak, kita tumpang apa? Tumpang tolong galak lagi dia bercakap benda tersebut. Jawab dia sedaklah dia. Dia jiwa amarah bisudah. Kita yang duduk sebelah dia ni tolong galak pula lagi. Motivasi pula dia buat benda yang tak baik. Jawab dia berkongsi kita dengan dia. Kita orang mendengar, dia orang yang bercakap. Mujahadah tinggal perbuatan tersebut. Dengar dia nak cakap bab benda tak comel, minta maaf, kita doa. Minta maaf, bini mesej kita ni suruh balik. Balik. Esok pergi duduk pula, buat pula. Lama-lama dia perasan. Kalau kita buat, boleh tegur lalu. Cakap bab lain, tak sedap cakap bab ni. Kita tahu gitu kalau kita kuat. Kalau kita tak kuat ke, akak punggung. Nabi Allah Taala sebut dalam Quran gitu kan.
Kalau kita tak kuat, angkat punggung, qalu salama. Beritahu selamat kita balik dulu. Gitu. Nampak jahat tinggal tu muhajir, itulah mujahid. Yang Allah Taala sebut dalam ayat ni kena dengan kita. Jihad fi sabilillah tidak kena lagi dengan kita. Baik, kata Allah Taala orang yang macam ni, beriman, beramal soleh, berhijrah, berjihad ni, kata Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka ni adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat daripada Allah. Maka pasti orang yang mengharapkan rahmat daripada Allah, Allah Ta'ala akan rahmati. Kasih sayang Allah Ta'ala pada orang tersebut. Habis 3 ayat. 3 ayat dia petik ya. Kalau buh semua, jawab dia lagi tebal kita ni. Kemudian, selepas dia mari ayat ni cerita kasih sayang daripada Allah Ta'ala ni. Supaya kita tak sepik. Tak berasa sepik hati kita. Dia awak mari hadis juga. Banyak dia kata yang menggalakkan manusia berharap kepada rahmat Allah Ta'ala. Di antara hadis yang banyak tu, apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Wallazi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah Ta'ala fayaghfir lahum. Tengok Nabi sebut dan hadis-hadis sahih. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Taubah. Dan yang jiwaku di dalam genggamannya, demi jiwaku di dalam genggamannya. Waw situ wawul qasam. Dan demi jiwaku di dalam genggamannya, genggaman Allah. Kalaulah kamu tidak berdosa, nescaya Allah akan menghapuskan kamu dan datangkan satu kaum lain yang berdosa. Maka mereka memohon istighfar daripada Allah, lalu Allah mengampuni mereka. Ayat ni ataupun hadis ni bukan nak suruh kita buat dosa. Hadis ni bukan nak suruh kita buat dosa. Oh, kalau tak buat dosa, Allah Ta'ala akan hapuskan kaum ni, mari kaum yang berdosa. Bukan nak suruh kita buat dosa. Oh, kalau gitu kita pakat buat dosa. Bukan begitu maksud dia. Tu benda nak kena ngaji. Bukan baca. Ada agamawan kita yang saya tengok tadi. Dia kata, untuk anak-anak muda, dia kata, bacalah, dia kata, terjemahan sahihain. 2 hadis sahih, dua kitab hadis yang sahih, iaitu Bukhari dan Muslim. Kan dah ada terjemahan Melayu lah ni. Dia kata, untuk anak-anak muda, bacalah, dia kata, terjemahan 2 hadis sahih ni. 2 kitab hadis yang sahih ni. Dia kata, mudah untuk faham sebagaimana memahami novel. La haula wala quwwata illa billah. Kenyataan agamawan. Gitu. Baik, tengok. Ayat hadis Nabi ni, kalau kita faham, kalau kamu tak buat dosa, lepas tu, buat dosa lah, baru Allah Ta'ala tak hapuskan. Bukan maksud dia begitu. Nak kena tahu, kenapa Nabi mengucapkan kalimah ni. Maka ulama pun bagi tahu. Banyaklah ulama sebut ya. Antaranya ulama sebut, kenapa Nabi mengucapkan kalimah tersebut? Maka kata ulama, Nabi ni mengucapkan kalimah ni sebab Nabi nak hiburkan hati para sahabat dia. Sahabat ni ada yang terlalu takut pada Allah Ta'ala. Dia guna perkataan ghalabah. Ghalabah ala sahabah khawfullah. Ghalabah ni maknanya jiwa dia tak boleh nak tanggung perasaan takut pada Allah Ta'ala. Perasaan rasa Allah Ta'ala ni agung besar, jiwa dia siapa tak boleh nak tanggung. Tak boleh nak tanggung perasaan takut pada Allah Ta'ala tu, sehingga dia jadi macam mana sahabat ni? Yang tuan-tuan duk baca dalam hadis tu. Siapa ke tahap dia kata, aku tak akan tidur pada waktu malam. Sebab apa? Nak beribadat sepanjang malam. Aku pula tak akan kahwin. Sebab apa?
Sebab aku nak beribadat pada Allah Ta'ala. Aku pula nak puasa tiap-tiap hari. Tak nak berbuka. Tiap-tiap hari nak puasa. Ada sahabat yang tak nak duduk dah sini. Sebab apa? Aku duduk di kalangan orang ramai ni, banyak perkataan-perkataan yang duduk di yang akan jadi topik aku bersembang jadi dosa. Jadi aku nak beruzlah, nak pergi duduk di tempat-tempat yang sunyi, nak beruzlah di bukit-bukit, di dalam hutan dan sebagainya. Tu ada sahabat-sahabat sebab takut dia pada Allah Ta'ala, takut dosa, sampai tahap tu dia mikir. Tu yang Nabi betul tu kan. Aku ni orang yang paling takut pada Allah Ta'ala. Tapi aku bangun beribadat waktu malam, ada juga waktu aku tidur. Aku ni orang yang paling takut pada Allah Ta'ala. Aku berpuasa, ada juga waktu hari-hari aku berbuka. Aku ni orang yang paling takut pada Allah Ta'ala. Tapi aku juga orang yang berkahwin, ada anak bina. Kamu jangan buat lebih daripada yang aku buat ni. Ni cara yang terbaik aku tunjuk ni. Gitu jiwa sahabat ni. Maka jiwa sahabat yang takut pada Allah sangat-sangat ni, sehingga nak fokus pada ibadat. Sampai tahap nak kasih. Tuan-tuan tahu kasih kan? Kasih ni maknanya kalau boleh tak nak kahwin, tak nak ada zuriat, tak nak mikir pasal isteri, pasal orang rumah, pasal anak. Sebab apa? Nak fokus untuk beribadat pada Allah Ta'ala. Sampai tahap tu mikir sahabat. Lalu Nabi pun beritahu, demi diriku dalam genggaman Allah Ta'ala, kalau kamu semua ni jadi makhluk macam malaikat. Malaikat ni kan makhluk yang majbulah. Makhluk yang memang Allah Ta'ala jadikan dia dipaksa buat taat je. Tak ada bahagian maksiat. Jadi kalau kamu manusia pun begitu juga, jawab dia, kita tak akan kenal lah sifat Allah Ta'ala ataupun asma Allahul Husna yang bernama Al-Ghaffar, yang bernama At-Tawwab, yang bernama apa lagi? As-Sattar, yang maha menutupi, yang maha mengampun, yang maha menerima taubat. So tak ada fungsi lah sifat-sifat tersebut. Tengok Allah Ta'ala. Maka Nabi kata, kalau kamu tak buat dosa, maka antara nama Allah Ta'ala tu ada yang saya sebut tadi contoh 3 tu. Maka tak nyatalah sifat tersebut. Kita hamba mari sini nak kenal sifat Allah Ta'ala, nak kenal perangai Allah Ta'ala, nak kenal perbuatan Allah Ta'ala. Maka la dhahaballahu bikum. Kalau gitu Allah Ta'ala wak mari makhluk lain lah, ataupun wak mari manusia yang lain, dan mereka melakukan dosa, maka mereka minta ampun pada Allah, Allah Ta'ala ampun. Barulah kita tahu, gini rupanya sifat Ghaffar Allah Ta'ala, sifat Tawwab Allah Ta'ala ni, suka maha menerima taubat ni. Maknanya buatlah dosa macam mana pun dia ampun. Sehingga Al-Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis ni, dia kata apa? Lau takarrara dzamb, kalaulah dosa yang dibuat oleh seorang anak Adam tu berulang-ulang, berapa kali kata Imam Nawawi? Mi'ata marrah. 100 kali duk berulang benda sama. Buat dosa, lepas tu sedar, insah, taubat. Jatuh pula dosa sama, sedar, insah, taubat. Jatuh lagi. Berapa kali duk berulang benda sama? 100 kali kata Imam Nawawi. Dia kata alfa marrah. Bukan 100 kali, 1000 kali kata Imam Nawawi. Berulang benda sama. Kata Imam Nawawi, akthar, lebih daripada 1000. Lebih daripada 100, lebih daripada 1000, bahkan lebih daripada 1000 lagi membuat dosa yang sama tu. Wataba fi kulli marrah, setiap kali mu sedar mu taubat, mu sedar mu taubat. Buat sekali sedar taubat, buat kali sedar taubat. Ulang buat taubat pada Allah Taala. Maka kata Al-Imam Nawawi, qubilat taubatuh. Taubat tu pasti diterima oleh Allah Taala, wa saqatat dhunubuh, dan dosa-dosa dia mesti akan gugur. Tu kata Imam Nawawi. Tu sifat Allah Ta'ala. Kalau berasa Allah Ta'ala ni tak ampun lagi dosa kita, ni kena ajar dengan sifat ni. Sifat rojak ni kena ajar yang Allah Ta'ala dah ampun dah. Kita berasa Allah Ta'ala tak ampun tu, su'udzon kita dah dengan Allah Ta'ala dah. Buruk sangka dah kita dengan Allah Ta'ala tu.
Tapi kalau mari berlebih pula, bermudah-mudah pula, kena ajar dengan sifat khauf pula. Sebab tu sebut dah di awal-awal dulu, biar seimbang antara khauf dan rajak. Kalau rajak berlebih, awak mari belah khauf. Kalau khauf berlebih, mari belah rajak. Biar seimbang. Sebab khauf dan rajak ni adalah sayap untuk kita berjalan. Mari berasa sepi, aku ni Allah Ta'ala ampun dah kau dosa. Dosa waktu muda, zaman jahiliah aku semayang pun tak cukup ke tidak. Kalau aku semayang pun aku semayang macam ayam patut padi. Sah tak sah, memang tak sah lah. Bila dah mengaji fiqh zaman dah mula mengaji ni, semayang aku tak sah. Maka aku nak qada balik berapa banyak tak ingat dah. Allah Ta'ala ampun ke tidak? Buat mari rajak ni. Allah Ta'ala ni Maha Pengampun. Sebanyak mana? 1000 fardu Allah Ta'ala boleh ampun. 100 fardu pah kita boleh jadi tak sampai 1000 fardu. Tu mikir rajak Allah Ta'ala, kasih Allah Ta'ala pada hamba, ampun dosa. Tapi kalau mari mudah pula bila dah faham rajak Allah Ta'ala ni kasih pada Allah, kasih Allah Ta'ala pada hamba ni, mari bermudah-mudah pula kita. Kita bawa pula mari sifat khauf. Sifat mari berasa gerung pada Allah Ta'ala. Tengok pula sifat-sifat keagungan Allah Ta'ala. Biar jadi seimbang. Gitu tuan-tuan. Baik. Mana tadi? Maka kamu mohon istighfar pada Allah Ta'ala, maka akan diterima taubat oleh maka akan mengampuni oleh Allah Ta'ala akan mereka itu, yakni akan dosa-dosa mereka itu. Habis dulu situ. Akan datang Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Rasulullah, ada 1-2 hadis lagi. Kemudian barulah dia masuk perbezaan di antara rajak dengan angan-angan. Berharap pada Allah Ta'ala dengan duduk berangan-angan je. Apa beza antara dua tu? Nanti dia akan cerita pada kita. Ni dia mari dalil dulu supaya kita ada sandaran dalam bab rajak ni, Quran dan juga hadis Nabi. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.